Apa ini? Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap ilmu tauhid selepas sifat 20 akan dimasukkan sifat-sifat para rasul. Yang tadilah. Kemudiannya ikut tuan pengarang kitab. Apa yang ingin dikedepankan? Ada yang menerangkan tentang sam'iyat atau ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Apa cerita tentang padang mahsyar, hari kiamat, meniti-titian sirat, dibangkitkan di padang mahsyar, berhadapan di mizan, yaumul hisab, yaumul qiyamah. Segala perkara-perkara ghaib diceritakan. Selepas sifat 20 dan sifat-sifat Nabi. It's up to them. Kalau ikut kitab Jawharat Tauhid, minta maaf, apa namanya? Aqidatul Awam, menerangkan akan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa isteri-isterinya? Kerana bagi tuan pengarang kitab menganggap bahawa wajib sebagai orang beriman untuk mengenali ahli keluarga Nabi. Jadi diterangkan isteri Nabi, siapa, anak-anaknya siapa, paman-pamannya, bibinya, orang yang menyusukan Nabi, apa-apa semua detail-detail berkenaan sejarah Nabi dibawa selepas apa? Selepas berkenaan dengan sifat-sifat Rasul. Jadi selepas sifat Rasul, sifat Allah yang 3, wajib, mustahil dan jaiz atau mungkin. Selepas sifat Nabi, wajib, mustahil dan mungkin. Freedom. Apa yang ingin dia buat, ditulis. Tapi saya mengambil kerana panjang ya. Kalau ghaibiyat banyak. Daripada sirat, daripada mizan, daripada haud, kautsar, syafaat, karamat, nabi-nabi, aulia, apa semua yang berkenaan dengan tauhid supaya kita yakini, para ulama masukkan. Jadi saya suka apa yang simple. Saya ambil ini sudah bahagian 3, huraian maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini juga kalimat tauhid kan? Kalimat tauhid supaya ringkas dan padat. Boleh sikit lagi. Ini habis dah. Ini terakhir. Lagi 10 minit. Masya Allah. Bila nak habis tepat masanya kan? Bila nak mula, ya salam. Nak habis memang 6.30. Kalau nak mula 1 jam setengah lewat. Tak apa. Bagian terakhir, huraian maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup. Selepas ini bacalah kitab apapun. Kerana apa? Intipati dalam ilmu tauhid itu sudah kita ada, yaitu sifat 20, sifat-sifat Nabi dan sifat-sifat Allah Taala sudah cukup. Dan ini ekstra. Ini ekstra. Apa maksud uraian kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Keduanya sifat terkaya dan penafian dalam kalimah ini. Okey, ada dua poin. Istighna dan iftiqar, kemudiannya nafyun wa isbat. Saya terangkan satu persatu. Istighna dan iftiqar. Istighna ini dalam bahasanya kaya, yang terkaya. Maknanya tidak memerlukan sesiapa pun. Iftiqar ini maksudnya daripada perkataan fakir, yang memerlukan. Istighna yang kaya tidak memerlukan sesiapa. Iftiqar yang fakir memerlukan, dia yang esa. Jadi dalam kalimah la ilaha illallah ini terkandung istighna dan iftiqar. Nanti saya terangkan. Dan yang ketiganya ada nafyun, penafian, dan isbat, penetapan. Boleh? Ini poin. Okay, next. Ini dalam pecahan maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dibagi 2. Berkenaan tauhid kita dengan Allah, beriman kita dengan Allah, dan beriman kita dengan Nabi. Jadi kita menerangkan maksud la ilaha illallah terlebih dahulu. Penafian terbagi kepada 2. La ilaha, menafikan tiada Tuhan yang layak disembah. Okey. La ilaha nafyun. Ini saya tulis. Penafian di sini menafikan tiada Tuhan. Ya, tiada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Ilah, yang di mana semua, ini iftiqarnya. Nih,
Maksudnya tiada sesuatu pun yang terkaya melainkan dia. Maksud yang dia terkaya itu, dia tidak memerlukan sesiapa. Allah Subhanahu wa taala kaya. Maha kayanya Allah bukan dari sudut wang, dari sudut kekuasaan saja, dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dan semua itu tidak memerlukan sesiapa dia. Maha kaya. Istighna dan iftiqar. Setiap makhluk yang diciptakan itu fakir, memerlukan, membutuhkan pertolongan kepada yang maha kaya. Itu maksud ilah, Tuhan. Tuhan, ya. Maksud Tuhan yaitu apa? Yang maha kaya tidak memerlukan siapa. Yang dimana makhluk-makhluk ciptaannya itu memerlukan dia. Itu maksud Tuhan. Okey. Jadi la ilaha, tiada Tuhan. Kita menafikan tiada Tuhan, yang dimana Tuhan tersebut tadi penerangannya. Yang maha kaya tak perlu siapa. Orang yang fakir, makhluknya itu memerlukan dia. Itu maksud ilah. Illallah, sabit. Kita mengiyakan, kita menetapkan bahawa hanya Allah Tuhannya. Okey, Tuhan yang maha kaya tidak memerlukan sesiapa, yang fakir, yang memerlukan bantuan hanya rujuk kepada dia. Itu siapa dia? Allah. Faham? Kerana itu orang-orang terdahulu kalau kita perasan, dia apa? La ilaha illallah. Ya, la ilaha kerana apa? Kerana ingin memahamkan formula ini. Pertama, aku menidakkan tiada Tuhan yang kayanya dia, yang mana semua makhluk itu fakir, memerlukan pertolongan dia. Illallah, menetapkan bahawa hanya Tuhan yang kaya itulah Allah, yang semua makhluk fakir itu memerlukan kepada bantuan Allah. Jadi dibuat dua supaya faham dia apa yang dia zikirkan. La ilaha illallah. Itu salah satu cara. Jadi sekarang kita fahami kenapa orang begini kan. Kenapa? Kalau tidak buat pun tidak mengapa. Janjinya fahamnya itu di sini kan. Fokusnya faham ilmu. Tapi kalau dia tidak, suka hati. Jadi itu maksudnya penafian la ilaha dan menetapkan illallah. Dalam penafian tersebut ada istighna yang kaya dan ada iftiqar yang fakir. Yang kaya tidak memerlukan sesiapa, yang fakir makhluk memerlukan dia, yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Istighna. Jadi ini yang negatif, yang menidakkan. Yang ini yang positif. Allah sahajalah yang terkaya dari setiap sesuatu. Semuanya berhajat kepadanya. Lawannya ini, tiada sesuatu pun yang terkaya melainkan dia. Tiada sesuatu melainkan semuanya berhajat kepadanya. Sama aja maknanya. Cuma kerana ini dari sudut penafian, yang ini dari sudut isbat. Tapi maknanya sama. Satu menidakkan, satu mengiyakan. Boleh? Ini banyak lagi tahu pecahannya, tapi cukup. Kerana setiap ini diterangkan apa yang kita masukkan 20 sifat itu masuk dalam bab penafian. Apa yang 20 sifat itu masuk dalam bab isbat. Tapi cukup sekadar ini dulu. Nanti yang ketiga kita sambung ini. Kursus yang ketiga kita pecahkan lagi maksud kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah apa penerangannya? Ini bab kalimat tauhid, iman kita dengan Allah. Ada isbat, ada nafi, ada iftiqar, ada istighna. Juga Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Jadi bila kita fahami kalimat tauhid Muhammadur Rasulullah merangkumi segala sifat wajib bagi Rasulullah, iaitu sidq, amanah, tabligh dan fatana. Itulah Rasul. Dan juga menidakkan bahawa yang menipu, yang kitman, al-kizib, al-kitman, al-khiyanah wal jahil. 4 perkara itu dia tidak kepada Rasulullah. Jadi bila kita belajar, baru kita dapat isi kandungannya untuk dimasukkan dalam keimanan kita. Ini keimanan kita kan? Kalimat tauhid ini iman kita.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana aku nak faham makna ilah? Bagaimana aku nak mengetahui kekuasaan Allah jika tidak belajar 20 sifat? Jadi bila sudah belajar 20 sifat itu, kefahamannya itu menyeluruh. Jadi bila kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha, faham makna-maknanya apa? Illallah, faham makna-maknanya apa? Muhammadun Rasulullah, faham makna-maknanya apa? Muhammad itu siapa? Apa kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan? Tadi yang baca qasidah bahasa Melayu itu apa? Kerana semua ciptaan, kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan Allah, itu semua rumusan. Laulaka laulak ma khalaqtul aflak. Kalau tidak kerana kamu wahai Muhammad, tidak kerana kamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan segala ciptaan ini, alam semesta. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Memuliakan baginda Nabi, kekasihnya, makhluk ciptaan terbaik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham, kenal, perlu kita kenal Nabi kita, kenal ahli keluarganya, kenal sifat budi pekertinya, tahu stesen makamnya, darjatnya, levelnya di sisi Allah. Baru kita rasa, ya salam, kita ni umat dia. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengetepikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah muliakan Nabi-Nya Muhammad itu. Kalau mulia Nabi Muhammad, mulialah umatnya. Betul tidak? Tapi kita tidak faham, tidak boleh kita cerna, tidak boleh kita digest dan amati perkara tersebut kerana kita tidak sayang Nabi, tidak faham akan perkara ini. Betul? Jadi perlu kenal, baru kita faham berapa besarnya anugerah syafaat yang bakal diberikan kepada kita di akhirat kelak. Ya, kenal Nabi, cinta Nabi, baru tahu kadarnya, supaya kita dapat mengambil manfaat itu sepenuhnya. Kalau tak, rugi kita, rugi. Di akhirat nanti bila Nabi nak bagi syafaat, kita tidak akan, apa itu, macam mana nak dapat? Kamu tak apply di dunia, bagaimana nak dapat syafaat? Ibarat katanya begitu. Nak apply-nya macam mana? Ya, cinta Nabi, ya kenali ahli keluarganya, banyakkan selawat kepada Rasulullah SAW supaya dikenali di akhirat, bahkan dikurniakan syafaat. Jadi secara penutup, untuk menutupi kursus, Masya Allah, kursus yang kedua 20 minit saja kan? Jazakumullah khair. Jadi alhamdulillah saya itu puas hati kerana dapat ulang kaji kursus yang pertama. Itu yang berat itu. Kalau dapat fokus yang itu, yang ini dengan saya sengaja tidak berikan penekanan terhadap perkara-perkara lain kerana memang niat saya untuk ulang kaji yang pertama. Kemudiannya just go through yang kedua, dan yang terakhir ini tambahan juga saya tidak berikan sepenuhnya. Tapi insya-Allah nanti yang ketiga kita cuba beri fokus atas kalimat tauhid tersebut. Kemudian ada penambahan, nanti kita lihat apa penambahannya. Ada ulama seperti mana saya katakan mengambil ghaibiyat, syurga, neraka, titian sirat, apa lagi tentang malaikat juga diambil. Itu dah jadi free and easy atas hikmat kebijaksanaan mereka, apa yang mereka nak kedepankan. Ya, wallahu taala alam. Ada apa-apa pertanyaan? Tepat. Nampak. 1 menit ya. 1 menit dah. Soalan, buka satu pertanyaan. Bismillah.